Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا جميعا؟ Kaifa imanukum? Alhamdulillah, Mukadimah berharap semua pelajar berada di dalam keadaan yang sehat, sejahtera, di bawah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah kasih sayang Rasulullah, di dalam pelukan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, kita selawat kepada Nabi 3 kali. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kita kena selalu kenapa kita kena selalu berselawat kepada Nabi? Okay, di dalam solat, sesiapa yang tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam solat, maka solatnya tidak sah. Siapa yang membaca tahiyat akhir, siapa yang duduk tahiyat akhir, dia membaca tahiyat akhir tetapi dia tidak membaca syahadah, dia tidak membaca tasyahud di dalam tahiyat akhir, maka solat dia tidak sah. Kerana selawat adalah salah satu rukun dari rukun qauli. Okey, begitu juga bila orang nak memeluk Islam. Bila dia meluk Islam, dia bersyahadah. Okey, dia bersyahadah macam mana syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi pada zaman Rasulullah SAW ada orang yang percaya bahawa Allah itu Tuhan, tapi dia tak percaya yang Rasul itu Nabi. Maka iman dia tidak sempurna. Kerana apa? Kerana dia tidak mengimani Rasulullah SAW sebagai Rasulullah, sebagai pesuruh Allah. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, Mukadimah nak tanya pada kamu. Okey, siapakah orang yang paling cerdik? Siapakah orang yang paling jenius? Siapakah orang yang paling pintar? Orang yang cerdik tu, adakah dia dapat mumtaz semua mata pelajaran dalam UPKK? Adakah orang yang cerdik tu dia dapat 10 straight A SPM? Adakah orang yang cerdik tu dia dapat masuk universiti sekian-sekian? Okey, jawapannya ialah orang yang paling cerdik, orang yang paling bijak adalah orang yang paling banyak mengingati mati. Orang yang paling cerdik ialah orang yang paling banyak mengingati mati. Okey, kerana apa? Kenapa kita perlu ingat pada mati? Kerana kehidupan sebenar adalah bermulanya selepas kematian kita di dunia ni. Bila kita masuk ke alam seterusnya, alam barzah, alam kubur, itulah kehidupan kita yang sebenar. Bila kita berada di alam mahsyar nanti, beribu-ribu tahun berada di alam mahsyar nanti, barulah kita tahu, barulah kita sedar yang dunia ni hanyalah seperti, dunia ni tak ada apa-apa pun. Dunia ni seperti debu je. Bila kita dah melepasi alam dunia ni. Waktu seorang baby, waktu kamu duduk dalam perut mak kamu, semua manusia duduk dalam perut mak dia, dia rasa dah bahagia dah, dia rasa seronok, dia pusing-pusing dalam perut mak dia. Dia rasa itulah kehidupan yang sebenar. Tapi bila dia keluar daripada rahim mak dia, bila dia keluar dari perut mak dia, rupanya dunia ni lebih besar daripada perut mak dia. Oh, rupanya ini kehidupan. Bila kita masuk ke alam dunia ni, bila kita dah masuk ke alam dunia ni, baru kita tahu, wow, besarnya dunia ni dibandingkan dengan perut mak kita tadi. Itu baru alam dunia. Kita pun rasa seronok sangat dah. Kita pergi ke sana ke sini, kita pergi melancong ke sana ke sini, kita pergi berjalan ke sana ke sini, kita rasa dunia ni dah sangat besar dah. Tapi bila kita masuk nanti alam barzah itu lebih besar daripada
alam dunia. Masa tu barulah kita sedar betapa dunia ni sangat kecil. Dunia ni sebenarnya adalah tempat singgah sahaja. Dunia ni adalah tempat persinggahan sementara sahaja. Lepas kita masuk alam barzah, destinasi seterusnya ke alam mahsyar. Alam mahsyar lebih besar daripada alam barzah. Destinasi seterusnya alam akhirat, syurga atau neraka. Bila masuk syurga, insya-Allah barulah kita nampak betapa besar dan betapa besarnya rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Jarak satu syurga dengan satu syurga adalah seperti kita duduk dekat bumi ni, kita nampak bintang atas langit tu, bintang di langit, macam mana jauhnya. Itu adalah satu jarak syurga dengan jarak syurga. Satu tingkat dengan satu tingkat. Jadi orang yang paling cerdik ialah orang yang banyak mengingati mati. Bila dia banyak ingat mati, dia banyak ingat Allah. Bila dia banyak ingat Allah, dia akan buat apa yang Allah suka. Bila kita buat apa yang mak kita suka, bila kita buat apa yang ayah kita suka, mak ayah kita sayang tak pada kita? Orang yang normal, orang yang punya kasih sayang, orang yang punya fitrah kasih sayang ni, bila orang buat baik pada kita, secara automatik kita akan suka pada dia. Jadi bila kita buat perkara yang Allah suka, jadi dengan perkara tu Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Kenapa kita nak masuk syurga? Sebab syurga ni adalah tempat yang Allah redha. Syurga adalah tempat yang Allah redha. Kenapa kita tak nak masuk neraka? Sebab neraka tempat yang Allah benci. Jadi kita nak masuk syurga sebab syurga tu tempat Allah redha. Di syurga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sesungguhnya Allah itu bersifat sangat penyayang. Allah Maha Penyayang. Di dalam surah Al-Fatihah, di dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah bermula dengan basmalah. Okey, tahun 3 dah belajar isti'azah tu apa, basmalah tu apa. Okey, jadi basmalah adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okey, basmalah adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, sesungguhnya Allah sangat sayang pada kita. Allah sangat sayang pada kita. Kerana apa Allah sayang pada kita? Apa bukti Allah sayang pada kita? Allah pilih kita untuk lahir dalam keluarga Islam. Allah pilih Zulaikha, Khairin, Hasif, Sarah, semua-semualah. Allah pilih kita semua lahir di dalam keluarga Islam. Lepas tu Allah bagi kita iman. Tanda Allah sayang pada seseorang, Allah tak biarkan kita di dalam kekufuran. Allah tak biarkan kita pergi sembah pokok, pergi sembah bulan, bintang, pergi sembah lembu. Tapi Allah pilih kita untuk sembah dia. Allah pilih kita untuk kenal dia. Sebenarnya manusia ni Allah dah kumpulkan semua roh. Sebelum manusia lahir ke atas bumi ni, Allah dah kumpulkan semua roh. Lepas tu Allah tanya, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Jadi semua roh-roh ni dah jawab, qalu bala. Qalu bala syahidna. Bahkan kami menyaksikan kamu adalah Tuhan kami. Jadi ada ulama menafsirkan Allah bertanya, Allah tanya. Jadi Allah tanya, Alastu bi rabbikum, iaitu alastu bi hubbikum, bukankah aku mencintai kalian? Bukankah aku mencintai kamu? Jadi jawab dia, bahkan sesungguhnya kami menyaksikan. Jadi sebab tu manusia ni daripada awal-awal dia ada fitrah ketuhanan. Dia kenal Allah. Sebab di alam roh lagi dia dah dikumpulkan. Okey. Jadi manusia ni lahir di atas fitrah. Allah sayang kita, Allah pilih kita, Allah letakkan kita, Allah bagi kita iman, Allah bagi kita Islam, dan Allah bagi kita akal yang sempurna. Allah bagi kita akal yang sempurna untuk kita timbang yang mana baik dan yang mana buruk. Allah bagi kita akal untuk kita berfikir yang mana baik dan yang mana buruk. Lepas tu Allah sayang lagi kita, Allah pilih kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tak letak kita sebagai umat Nabi Adam. Allah tak letak faris haikal pada umat Nabi Nuh. Allah tak letak Adam pada umat Nabi Ibrahim, tapi Allah pilih kita semua berada sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah, nama dia ismuhu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Kekasih Allah, nama dia Nabi Muhammad. Jadi kita adalah umat kepada kekasih
Allah. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Allah pilih kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang paling takut kepada Allah. Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang paling banyak mengingati Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidur, mata Nabi tidur tapi hati Nabi tak tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang luar biasa. Wal bashar laisa kal bashar, dia adalah manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kita kena banyak belajar sirah, banyak membaca sirah supaya kita kenal Nabi kita tu siapa, macam mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sangat hebat, sangat dahsyat, sangat masya-Allah. Akhlak Nabi sangat hebat. Macam mana cara solat Nabi, macam mana cara puasa Nabi, sehingga Nabi cakap sallu kama raaitumuni usolli, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Okey, Nabi tak cakap solatlah kamu sebagaimana aku solat, sebab Nabi tahu umat dia tak akan mampu solat sebagaimana dia, sebagaimana qiyam Nabi, rukuk Nabi, sujud Nabi yang sangat-sangat sempurna, kita tak mampu nak tiru. Jadi Nabi cakap solatlah kalian, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat Nabi pesan solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Jadi bila melihat pandangan sahabat berbeza-beza, ada sahabat yang nampak naik Nabi selepas sujud naik kepada qiyam, cara dia macam ni. Ada sahabat yang lain tengok Nabi bukan macam ni, Nabi duduk sekejap dulu. Nabi duduk baru Nabi naik tu ketika takbir intiqalat tu. Maksudnya setiap sahabat dia melihat Nabi dengan pandangan yang berbeza-beza. Kalau Nabi kata sallu kama solli, kamu kena solat sebagaimana aku solat, maka tak ada orang yang boleh solat sesempurna Rasulullah. Jadi betapa rahmatnya, betapa belas kasihannya Nabi. Jadi kita mampu solat, kita boleh solat dengan cara, maksudnya pandangan sahabat dengan cara yang bukan cara yang berbeza. Maksudnya kita tak mampu solat sebagaimana perfect 100% Nabi solat, tapi kita solat mengikut yang kita belajar lah. Kita mazhab apa? Kita mazhab Imam kita bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Okey, jadi kita solat dengan cara pandangan Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita kena belajar siapa Imam Syafi'i, siapa guru Imam Syafi'i, siapa anak murid Imam Syafi'i. Okey, jadi Imam Syafi'i adalah imam kita. Imam Syafi'i adalah seorang faqih, seorang yang faqih lah, seorang yang muhaddis, seorang ahli hadis, seorang faqih, seorang ahli tafsir. Okey, ada satu cerita Imam Syafi'i dia minum air Zam-Zam. Okey, Imam Syafi'i minum air Zam-Zam. Ingat ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam ni apa yang diniatkan. Kalau kita niat, insya-Allah kita akan dapat apa yang kita niatkan. Jadi Imam Syafi'i dia minum air Zam-Zam, dia berniat, Imam Syafi'i berniat agar diberi kefakihan oleh Allah, agar diberi kefahaman agama oleh Allah. Yang kedua, Imam Syafi'i berniat agar pandai memanah. Yang kedua, Imam Syafi'i berniat agar pandai memanah. Yang ketiga, Imam Syafi'i berniat ketika minum air Zam-Zam tu, Imam Syafi'i berniat agar dia dan ahli keluarga dia tidak masuk neraka atau diselamatkan Allah daripada neraka. Jadi Imam Syafi'i bagi tahu pada anak murid dia, ketika aku minum air Zam-Zam, aku niat sekian-sekian dan Allah telah memakbulkan doa aku. Allah telah memakbulkan doa aku, iaitu sekarang kamu telah melihat bagaimana ilmu aku. Maksudnya yang kefakihan Imam Syafi'i itu, fakih, kefahaman dia dalam agama. Yang kedua, mahir di dalam memanah. Siapa-siapa kita jika ada masa, jika diberi peluang, kita belajar apa? Memanah, insya-Allah. Siapa yang pandai memanah, dia sebenarnya dapat membantu kita fokus di dalam pelajaran. Jadi yang ketiga, Imam Syafi'i kata, yang tu aku belum tahu lagi, yang Allah akan menyelamatkan Imam Syafi'i dan keluarga dia, ibu bapa dia daripada neraka. Insya-Allah kita, insya-Allah imam-imam kita, insya-Allah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi kita nak masuk syurga, tadi Muklimah Hawa tadi Muklimah cakap, kita orang yang paling cerdik ialah orang yang banyak mengingati mati. Orang yang paling cerdik, orang yang paling bijak adalah orang yang banyak mengingati Allah. Jadi macam mana cara nak ingat Allah? Macam mana cara kita nak selalu ingat kepada Allah ni? Dengan cara kita
bersuhbah. Okey, apa itu suhbah? Suhbah maksudnya bersahabat. Okey, kalau kita nak tengok macam mana agama kita, macam mana agama anak kita, macam mana agama kawan-kawan kita nak tengok macam mana agama dia, tengok dengan siapa dia bersuhbah. Tengok macam dengan siapa dia berkawan. Kita tengok, kita nak berkawan dengan seseorang, kita tak kenal orang tu, kita tengok bila kita tengok kawan kita, bila kita tengok kawan dia, oh kawan dia solat di masjid, kawan dia selalu baca Quran, kawan dia tutup aurat, maka kawan kita tadi tu adalah orang yang soleh. Jika ibu bapa contoh dia nak tengok anak dia, baik ke tak baik, tengok macam mana kawan anak dia. Kalau kawan anak dia kaki game, kalau kawan anak dia free hair, kalau kawan anak dia tak tutup aurat, macam tu juga perangai anak dia. Jadi agama seseorang mengikut kepada teman dia. Jadi suhbah di sini, suhbah dengan bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Macam mana iman Saidina Abu Bakar? Kenapa Saidina Abu Bakar sangat hebat? Kenapa Saidina Umar sangat hebat? Kenapa Saidina Uthman, Saidina Ali dan sahabat-sahabat sangat-sangat hebat akhlak mereka? Kerana mereka semua bersuhbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu masyarakat jahiliah macam mana dahsyat, macam mana teruknya zaman jahiliah, tetapi Rasulullah diutus oleh Allah duduk di dalam masyarakat jahiliah tu. Macam mana Nabi nak islah, Nabi nak baiki orang jahiliah ni, orang yang keras kepala. Kalau kamu pergi negara Arab, kamu tahulah macam mana muamalah dengan orang Arab. Masya Allah, orang Malaysia ni sangat lembut, sangat lembut. Tapi kalau kita duduk negara Arab, baru kita tahu, ya Allah, Masya Allah, macam mana Nabi dakwah pada Arab jahiliah. Kalau muklimah di Mesir bukan Arab jahiliah, maksudnya perangai-perangai Arab tu yang luar biasa tu, kita jadi terfikir sendiri, macam mana Nabi dakwah orang Arab yang keras macam ni. Macam mana Nabi berakhlak dengan orang yang berperangai sedemikian. Maksudnya betapa hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita duduk dengan orang yang berakhlak, maka kita akan mencuri akhlak. Boleh tak mencuri dekat sini? Apa hukum mencuri? Okey, apa hukum mencuri? Haram Apa hukum mencuri? Haram. Tapi kalau mencuri akhlak boleh tak? Okey, mencuri akhlak boleh. Jadi bila Saidina Abu Bakar duduk dengan Rasulullah, Saidina Abu Bakar telah mencuri akhlak Rasulullah. Saidina Umar bersuhbah dengan Rasulullah, Saidina Umar telah mencuri akhlak Rasulullah. Saidina Umar ketika dia keluar rumah, masa tu dia belum masuk Islam, dia apa kita sebut dengan pedang dia tu, dia nak cantas kepala orang tu. Okey, dia nak bunuh Rasulullah. Dia keluar rumah dengan niat dia nak bunuh Rasulullah. Tapi dalam perjalanan orang cakap, wahai Umar, sebelum kau nak pergi jumpa Muhammad, kau tengoklah adik engkau pun dah masuk Islam. Dia pergi rumah adik dia Fatimah, dan ketika itu adik dia Fatimah tengah baca Al-Quran. Tengah baca surah Taha. Siapa yang baca surah Taha, insya-Allah ayat 1 sampai 5 boleh melembutkan hati. Saidina Umar ni, nak cerita tentang Saidina Umar panjang. Saidina Umar ni orang yang genius. Saidina Umar ni bukan calang-calang orang. Saidina Umar ni dia genius. Bila dia dengar adik dia baca surah Taha, maka dia tahu ini bukan syair. Ini bukan syair, ini bukan lagu, ini bukan puisi, tapi ini adalah satu kalam. Al-Quran kan adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalam manusia. Jadi bila Saidina Umar dengar ini adalah perkara yang luar biasa, bila dia dengar terus hati dia, terus Al-Quran tu, hidayah tu masuk pada hati dia. Bila dia nak sentuh Al-Quran, adik dia tak bagi sebab dia tak bolehlah sentuh Al-Quran sebab dia belum Islam. Jadi dia mandi, lepas tu bila dia baca surah Taha tu, terus hidayah masuk ke dalam hati dia dan dia pergi jumpa Rasulullah dan bersyahadah. Itu Saidina Umar radhiyallahu anhu. Saidina Umar ni genius. Banyak kisah-kisah Saidina Umar. Dia garang dengan musuh, tapi dia pada waktu malam dia menangis. Dia orang yang banyak mengingati Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Saidina Umar dia bersuhbah dengan Rasulullah, maka dia telah mencuri akhlak Rasulullah. Jadi kalau kita nak jadi orang baik, kita kena cari kawan yang baik, cari kawan yang soleh, cari guru yang alim, cari guru yang mursyid, cari guru yang dapat bimbing rohani kita, cari guru yang dapat pimpin tangan kita untuk bawa kita pada Allah. Okey, tadi suhbah itu bersahabat.
Jadi ada beberapa kategori lah kita sebut. Ada beberapa kategori ataupun macam mana kita nak tahu orang tu baik, macam mana kita nak tahu orang tu baik, macam mana kita nak tahu orang tu soleh. Jadi yang pertama, bila kita lihat pada dia, kita akan teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lihat orang tu, terus teringat pada Allah. Bila kita tengok dia, kita rasa aku ni banyak salah, aku ni banyak, tiba-tiba kita rasa sedih, kita rasa teringat pada Allah. Itu antara orang yang soleh. Kalau kita tengok muka ulama kan, kita rasa sayu, kita tengok muka ulama tu, kita nampak haibah dia, kehebatan ulama tu. Jadi bila kita tengok muka-muka orang soleh, muka-muka wali Allah ni, kita akan teringat kepada Allah. Yang kedua, apabila kita duduk bersama orang soleh ni, percakapan dia akan membawa kita ingat pada Allah. Betul tak? Kalau kita duduk kat kawan-kawan kita yang bercakap tentang artis, kamu rasa macam mana? Best tak hati ni? Orang cakap pasal artis A sekian, artis B sekian. Kamu rasa best ke? Kamu rasa ingat tak pada Allah ketika tu? Bila cakap tentang makhluk, cakap tentang dosa orang, cakap tentang aib orang, hati kita rasa apa? Rasa nak kongsi ke? Rasa nak share ke tentang aib orang? Jadi antara sifat orang soleh ni, bila dia bercakap, percakapan dia tu akan bawa kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, bila kita tengok amalan mereka, bila kita tengok amalan orang-orang soleh ni, kalau kita berkawan dengan orang soleh, kita selalu bersubah dengan wali-wali Allah, kita selalu bersubah dengan orang soleh, kita tengok ibadat mereka, zikir mereka, amalan mereka, akan ingat kepada Allah. Alright. Jadi selain tu sahabat yang soleh juga akan dapat memberi syafaat di akhirat nanti. Tu untungnya kita bersahabat dengan orang soleh. Bila kita nak na'udzubillah, bila seseorang nak dilempar ke dalam neraka, tapi sahabat yang soleh ni, dia bagi tahu pada Allah, ya Allah, waktu kat dunia dulu, aku selalu solat dengan kawan aku selalu belajar menuntut ilmu dengan kawan aku selalu duduk di dalam majlis ilmu bersama kawan aku selalu berbuat kebaikan dengan si fulan bin si fulan. Kenapa engkau nak campakkan dia ke dalam neraka? Jadi Allah, kita orang yang berkawan, berteman dengan orang soleh ni, dia akan bagi syafaat kepada kawan dia yang akan dilempar ke dalam neraka. Dia dapat tarik tangan kawan dia masuk ke dalam syurga. Itu kelebihan orang yang bersahabat kerana Allah. Bersahabat kerana Allah, bukan kerana kepentingan. Bersahabat kerana Allah SWT. Di akhirat nanti, insya-Allah, dia akan dapat memberi syafaat kepada sahabatnya. Okay, ingat tak dekat sekolah kamu selalu sebut dalam perhimpunan, Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu mutalun alaih. Allah sentiasa melihat aku, Allah sentiasa memerhatikan aku. Orang yang diucapan dia sahaja, diucapan dia cakap Allahu syahidi, Allahu nadhiri, di hati dia kosong, perkara tu takkan bagi efek, takkan bagi kesan. Tapi bila kita berucap, bila kita mengucapkan Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu muttalun alayya, sebelum tidur lah, seeloknya kita baca sebelum tidur. Maka bila selalu kita amalkan, bila kita selalu sebut Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu muttalun alayya, Allah merhatikan aku, Allah bersama aku, maka lama-lama kita akan rasa Allah melihat kita. Kita akan takut nak buat sesuatu perkara sebab kita tahu Allah Maha melihat. Bila dalam exam kita nak buat perkara yang tak elok, kita nak tiru, mukadimah tak nampak ni, bolehlah buka Google cari jawapan. Tapi Allah Maha melihat. Tapi orang yang dia ada rasa Allah Maha melihat, dia tak berani meniru di dalam exam. Ataupun di rumah mak ayah kamu tak ada, bila dah azan Zuhur, kamu cakap tak apalah, mak ayah tak tahu, nanti kalau mak balik begitulah dah solat. Kita boleh tipu orang, kita boleh tipu mak ayah kita boleh tipu mualimah, kita boleh tipu guru, tapi kita tak boleh tipu Allah. Sebelah kanan, kiri kanan kita ada malaikat yang catat. Malaikat tak tidur, Allah tak tidur. Malaikat akan sentiasa catat segala kebaikan kita, segala kejahatan kita yang kita lakukan. Hati-hati jangan kita rasa shock. Astagfirullah, maksudnya jangan kita rasa tak apalah, manusia tak nampak, kita boleh buat. Tapi sebenarnya Allah Maha melihat. Apa tujuan Allah ciptakan mata, apa tujuan Allah ciptakan hidung, apa tujuan Allah ciptakan lidah, apa tujuan Allah ciptakan tangan. Semua tu akan di akhirat nanti akan jadi saksi. Semua ni akan bercakap nanti. Mulut kita akan
zip, mulut kita akan dipateri kan, tak boleh bercakap langsung di akhirat nanti, tapi mata akan bercakap. Mata ni akan cakap ke akhirat nanti, ya Allah, si fulanah ni waktu dunia dia tengok sekian-sekian. Telinga ni waktu hidup ni si fulan ni dia dengar percakapan yang keji apa-apa. Tangan ni dia pernah menampak orang, dia pernah memukul orang, dia pernah share, dia pernah tekan butang share untuk fitnah orang. Di akhirat nanti semua anggota badan kita akan bercakap. Waktu tu semua ni akan jadi saksi. Jadi hati-hati kita dekat dunia ni, mulut kita lancang kata ke orang, fitnah ke orang, umpat ke orang. Di akhirat nanti mulut kita akan dizip dan semua anggota badan kita akan bercakap. Okey, jadi Maklimah nak ulang lagi sekali, orang yang paling cerdik ialah orang yang paling banyak mengingati mati. Orang yang paling banyak mengingati Allah. Macam mana kita nak Allah ingat pada kita? Macam mana kita nak Allah ingat pada kita? Sebelum ni Maklimah dah share doa yang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang Nabi ajar pada Sayyidina Muaz bin Jabal. Selepas solat kita baca insya-Allah 3 kali, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya Allah pilih kita untuk jadi orang yang bersyukur kepada Allah, supaya Allah pilih kita jadi orang yang Allahumma inni ala zikrika, sentiasa berzikir kepada Allah. Tanda Allah ingat pada kita, Allah bagi lidah kita mudah untuk berzikir. Tanda Allah ingat pada kita bila kita tengok Quran, hari ni tak baca Quran lagi, itu tanda Allah ingat pada kita. Bila Allah ingat pada kita, Allah bagi kita ingat pada dia. Hari ni aku tak zikir lagi ni, hari ni aku tak baca Quran lagi ni. Itu adalah tanda-tanda Allah sayang pada dia. Tapi kalau Allah tak sayang pada dia, ikut engkau nak lalai, engkau nak ghaflah, itu tanda Allah tak sayang pada kita. Allah biarkan kita sampai azan kita tak dengar, sampai habis waktu pun Allah biarkan kita dalam kemaksiatan. Apa maksud maksiat kat sini? Maksiat ni maksudnya lupa Allah, lalai, maksudnya lupa Allah. Allah biarkan kita dalam keadaan tu, maksudnya Allah tak sayang. Rugi rugi sangat-sangat orang yang di dunia Allah tak sayang pada kita. Apa perasaan kita kalau mak kita tak sayang pada kita? Sedih tak? Mak kita tak sayang pada kita, buang kita dalam longkang, buang dalam sungai, apa perasaan kita? Jadi Allah sayang pada kita, Allah selalu tegur kita, Allah selalu cuit hati kita, Allah selalu panggil kita. Allah selalu panggil kita, hari ni kau tak zikir lagi, hari ni kau tak baca Quran lagi, hari ni kau tak sedekah lagi. Itu tanda Allah sayang pada kita. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sebelum akhirnya Maklimah nak pesan untuk diri Maklimah dan semua pelajar, jaga solat 5 waktu. Kamu jangan rasa seronok, aku kanak-kanak lagi tak perlu solat. Jangan tertipu dengan syaitan. Jangan tertipu dengan syaitan. Syaitan memang kerja dia, syaitan takkan penat. Syaitan kerja dia nak masuk semua anak Nabi Adam ke dalam neraka. Itu janji syaitan, itu dah sumpah syaitan. Aku nak sesatkan semua umat Nabi Adam, semua anak Nabi Adam, kecuali orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas syaitan tak boleh ganggu. Ikhlas tu apa? Ikhlas tu kita buat kerana Allah, bukan kerana nak dapatkan pujian orang, bukan kerana nak dapat A dalam exam. Ikhlas tu kita buat kerana Allah semata-mata, kita buat kerana Allah SWT. Syaitan tak boleh ganggu orang ikhlas. Sebab tu kena selalu baca surah Al-Ikhlas. Syaitan tak boleh ganggu orang yang ikhlas. Syaitan dah janji nak masukkan semua anak manusia, anak keturunan Nabi Adam ke dalam neraka. Jadi jaga solat. Waktu kanak-kanak ni jaga solat. Nabi cakap, siapa yang mampu jaga solat, siapa yang boleh belajar, boleh melatih 7 tahun hingga 10 tahun jaga solat, selepas 11 tahun sampailah dia balik, dia akan jaga solat dengan cukup. Siapa yang 7 hingga 10 tahun tak pernah solat, malas solat, main-main dalam solat, memperlekehkan solat, memang kena paksa. Memang kamu ikhlas ke tak ikhlas ke, kena buat. Solat ni bukan benda yang main-main, tak boleh bergurau. Solat ni perkara yang serius. Siapa yang tak solat, dia telah buang kunci syurga. Macam mana nak masuk syurga tak ada kunci? Kamu buat baik macam mana sekalipun, kamu sedekah bergunung-gunung sekalipun, kamu buat baik kebajikan macam mana sekalipun, tapi tak solat, segala kebaikan kita tidak dipandang oleh Allah. Sebab yang utama selepas syahadah ialah solat 5 waktu. Jadi jaga solat, belajar solat ketika berumur 7 hingga 10 tahun. Bila Nabi kata ajarlah anak kamu solat ketika umur 7 tahun, maksudnya 7, 8, 9. Bila dah sampai 10 tahun, ajar lagi solat. Bila tak solat boleh pukul. Bila pukul tu
mak ayah dapat pahala pula kerana mendidik anak untuk solat. Bukan pukul yang mendera, ni pukul untuk memberi peringatan. Jadi siapa yang mampu bangun subuh, tahniah, siapa yang mampu bangun subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak, bila dia dah balik nanti dia tak berani meninggalkan solat. Sebab dia dah dididik, dia dah ditarbiah untuk jaga solat di waktu kecil. 7 hingga 10 tahun, darjah 1 sampai darjah 4, jaga solat. Bila siapa yang selalu diajar, dididik, dilatih di ketika umur darjah 1 sampai darjah 4, bila kamu dah balik nanti kamu mudah untuk solat. Siapa yang main-main dalam main, tak apalah, darjah 1 baru, darjah 2 baru, darjah 3, nanti sampai balik pun dia akan macam tu. Ini sebab Nabi dah ajar, bukan maklimah ajar. Nabi ajarlah anak kamu ketika berumur, ajarlah anak kamu solat ketika berumur 7 tahun. Dan sekiranya kalau 10 tahun dia tak solat, mak ayah boleh pukul. Itu Rasulullah ajar. Kerana apa? Solat ni membezakan kafir dan Islam. Sampai macam tu sekali. Bila orang tu tak solat, dia dah dikira kufur. Itu beza antara Islam dan kafir adalah solat. Jangan main-main. Jangan anggap perkara ni remeh. Solat ni sangat berat. Solat ni kena jaga. Semoga Allah pilih kita menjadi orang yang sentiasa mengingati Dia. Semoga Allah pilih lidah kita untuk sentiasa berzikir pada Allah. Semoga Allah pilih kita, pilih telinga kita ni agar sentiasa mendengar perkara-perkara yang baik. Semoga Allah pilih mata kita ni agar memandang perkara yang baik-baik. Semoga Allah pilih mulut kita agar bercakap perkara yang baik-baik. Semoga Allah pilih tangan kita dapat memegang perkara yang baik-baik, menunjuk. Orang tanya, kat mana masjid? Tu masjid. Kat mana sekolah? Tu sekolah. Ini semua akan jadi bukti ke akhirat nanti. Tangan kita pernah menunjuk, pernah tunjuk arah, pernah tunjuk tempat belajar. Kaki kita di akhirat nanti akan menjadi bukti yang kaki ni pernah berjalan menuju ke masjid. Kaki ni pernah akan menjadi saksi. Kaki ni pernah berjalan menuju rumah Allah, menuju tempat ibadat, menuju tempat yang baik-baik. Jadi tolong jaga anggota zahir dan batin kita daripada dosa kecil dan dosa besar. Wallahu ta'ala a'la wa alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.